Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam mata pelajaran sejarah bagi topik perjuangan kemerdekaan negara Unit 4, kedaulatan negara dicabar. Hari ini kita masuk pada bahagian 2. Okey, bahagian 2 ini kita akan kupas tentang 3 perkara penting, iaitu kita akan mempelajari tentang tarikh ataupun tempoh masa kuasa asing bertapak di negara kita. Yang kedua, kuasa asing yang campur tangan dan menjajah. Kita akan ulang sekali lagi, cuma pendetilan yang lebih lengkap. Dan seterusnya, kronologi penjajahan. Okay, ini 3 perkara penting yang kita akan pelajari dalam pelajaran kita pada hari ini. Okay, yang pertama, kuasa asing yang pertama yang pernah campur tangan ataupun yang pernah menaungi negara kita adalah Siam. Okay, Siam ni adalah satu kuasa besar yang mana dia telah menaungi beberapa negeri. Okay, dalam kelas yang lepas cikgu dah terangkan dan cikgu dah beritahu negeri-negeri yang terlibat. Okay, tapi kita ulang lagi sekali. Okay, negeri yang dinaungi oleh Siam pada kurun ke-19. Okey, kurun ke-19 ataupun awal abad ke-20, iaitu yang pertama negeri ini negeri Perlis, negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Okey, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ini adalah 4 buah negeri yang telah dinaungi oleh Siam. 4 buah negeri ini adalah negeri yang kecil, negeri yang tiada kekuatan. Jadi keempat-empat negeri ini telah meminta naungan Siam untuk mendapatkan perlindungan keselamatan. Jadi pada satu tahap Siam menghadapi masalah untuk mentadbir negeri-negeri tersebut. Jadinya pada tahun 1909, ini tarikh kena ingatlah, 1909, semua negeri-negeri ini telah diserahkan kepada British melalui perjanjian Bangkok. Okey. Tarikh yang pertama ialah 1909. Okey. Yang kedua. Okey, kuasa asing yang kedua, okey, ini adalah kuasa Inggeris dah ni. Portugis ni adalah kuasa Inggeris. Kuasa ini pernah datang ke negara kita dan pernah mentadbir dan menjajah negara kita. Okey. Pada tarikh bila? Ataupun pada tahun bila? Okey, pada tahun 1511. Ingat. Okey, Portugis ketika ini telah dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Okey, itu nama pimpinan Portugis ketika itu. Okey, yang mana yang telah menjajah Melaka. Ketika Melaka diserang oleh Portugis, Sultan Melaka cuba untuk merampas kembali Melaka, tetapi usahanya gagal. Sultan Melaka ketika itu ialah Sultan Mahmud Shah. Sultan Melaka ketika itu ialah Sultan Mahmud Shah. Beliau ataupun baginda cuba untuk merampas Melaka tetapi gagal. Kekuatan pihak Portugis lebih kuat berbanding dengan kekuatan yang kita ada. Tetapi Portugis tidak selamanya di Melaka, kerana pada tahun 1641 Portugis telah kalah kepada Belanda. Belanda serang pula Melaka dan dia telah berperang dengan Portugis dan akhirnya Portugis tumpas kepada Belanda. Jadi kita mula pula cerita Belanda. Okey, sekarang kita sambung pula kuasa Belanda. Okey. Kalau kamu tengok bangunan merah ni adalah bangunan peninggalan Belanda di negeri Melaka. Okey, Belanda telah menyerang dan menjajah negeri Melaka pada tahun 1641. Setelah berjaya menewaskan Portugis.
Belanda menang dan menjajah Melaka hingga tahun 1824. Lama tak murid-murid? Ya, sangat lama. Kalau dikira tempoh 1641 hingga 1824 itu selama 183 tahun Belanda menjajah Melaka. Hampir 2 abad. Okey, hampir 2 abad Belanda bertapak di negeri Melaka. Cukup lama. Tetapi seperti mana Portugis tadi, Belanda tidak selamanya berada di Melaka. Belanda telah serah Melaka kepada British melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Maka bermulalah pula kuasa British terhadap negeri Melaka. Kita sambung kuasa yang seterusnya, iaitu British. Untuk pengetahuan murid-murid semua, sebelum British masuk ke Melaka, British pernah menduduki Pulau Pinang. Okey, menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786, lebih awal daripada tempoh dia menjajah negeri Melaka. Maka pada tahun 1824, Melaka telah diserahkan kepada British. Dan pada tahun 1826, British telah membentuk negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat yang terdiri daripada 3 buah negeri: Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Dan pada tahun 1874 bermulalah campur tangan British di Perak dan bermulalah juga perluasan pengaruh British di tanah Melayu sehinggalah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Cukup lama British memerintah ataupun mentadbir menjajah tanah Melayu, lebih lama lagi daripada Belanda. Keselitan. Uji minda. Semua murid perlu jawab soalan cikgu. Kuasa manakah yang mengalahkan Portugis di Melaka? Nak jawab di mana? Murid-murid letakkan jawapan di bahagian komen YouTube. Okey, kuasa manakah yang mengalahkan Portugis di Melaka? Ingat lagi? Kalau kamu dah ingat, kamu boleh komen di YouTube cikgu. Okey, cikgu teruskan dengan kuasa asing yang seterusnya, James Brooke. Okay, James Brooke ni adalah seorang individu. Okey. Yang mana James Brooke ini telah menjajah ataupun mentadbir negeri Sarawak pada tahun 1841. Dan beliau menggunakan gelaran Raja Putih Sarawak. James Brooke meninggal dunia pada tahun 1867. Tetapi walaupun dia meninggal, pentadbiran dia tidak terhenti di situ sahaja. Pentadbiran James Brooke telah disambung oleh keluarganya, keluarga Brooke. Okey, keluarga Brooke sehingga 1946. Okey. Kemudian SBUB. Apa itu SBUB? SBUB ini ialah Syarikat Borneo Utara British yang mana telah mentadbir negeri Sabah. Asalnya SBUB ini dia dapat hak mengusahakan tanah sahaja di Sabah.
Tetapi selepas mendapat piagam Diraja Kerajaan British, maksudnya dia dapat kelulusan untuk mentadbir Sabah, maka pada tahun 1881 bermulalah pentadbiran SBUB di negeri Sabah. Dan Sabah ditadbir oleh SBUB sehinggalah pada tahun 1946 sama dengan Sarawak tadi. Jepun telah masuk ke negara kita dan telah menjajah negara kita, ambil tanah Melayu daripada British pada tahun 1942. Jepun adalah suatu kuasa besar. Jadi kuasa besar ni maksudnya dia mempunyai tenaga ketenteraan yang kuat, senjata yang canggih, bilangan yang ramai. Jadi dia berkuasa besar dan dia mampu untuk menawan ataupun menyerang sebuah negara. Okey, Jepun berjaya menguasai tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, ketiga-tiga ni dapat kuasai tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Hebat tak? Hebat ya. Tetapi Jepun hanya seketika di tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Pada tahun 1945, Jepun telah menyerahkanlah kepada British. British menyerang kembali. Okey, menyerang kembali Jepun. Dan akhirnya berjaya menewaskan Jepun. Jadi British kembali semula. British kembali semula ke tanah Melayu pada tahun 1945 selepas berakhirnya pentadbiran Jepun. British menjajah semula tanah Melayu sehinggalah tahun 1957. Ingat tak 1957 ni apa yang berlaku di negara kita? Manakala 1946 pula, keluarga Brooke dan SBUB telah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British untuk ditadbir. Tadi cikgu ada tanya 1957 ni apa yang berlaku di negara kita? Ini adalah sejarah bagi negara kita. Betul. Awak memang bijak ya. 1957 negara kita telah merdeka, telah mendapat kemerdekaan dan telah bebas daripada penjajahan semua kuasa asing. Uji minda yang kedua. Pada tahun berapakah British mula menjajah semula tanah Melayu? Tadi kita dah bincang. Tadi cikgu dah jelaskan. Pada tahun berapa British mula menjajah semula tanah Melayu? Letakkan jawapan anda di komen YouTube. Akan ada 2 jawapan di komen YouTube. Cikgu akan tengok dan cikgu akan pantau jawapan-jawapan kamu semua. Ini adalah tugasan dalam buku tulis aktiviti PAK 21, iaitu murid perlu melengkapkan kronologi penjajahan kuasa asing menggunakan carta alih. Macam mana nak buat? Okey, ini adalah peta alih. Jadi kamu mulakan dengan kuasa asing yang pertama yang pernah menjajah negara kita. Pertama ialah contoh Siam. Tahun berapa? Siam. Awal abad 20 kan? Kemudian Portugis. Portugis ni ialah permulaan Inggeris lah menjajah negara kita. Okay, Portugis pada tahun bila? 1511. Okay, kemudian lepas Portugis, Portugis apa? Belanda. Okay, tulisan cikgu ni tak cantik. Awak tulis yang cantik dalam buku ya. Okay, Belanda pada tahun bila?
Okey. Nanti sambung sampailah penjajahan semula British di tanah Melayu. Difaham? Okey, itu saja penerangan cikgu. Terima kasih.